So, Waalaikumsalam semua. Good morning. So, boleh kita mula? Okay. So, kita sambung kuliah kita. Ya. Dan kita ulang balik sedikit tentang training. Kita dah discuss, kita dah bincang kenapa training itu diperlukan, bagaimana bentuk training, konsep training. Tapi kita akan ulang sedikit supaya kita akan lebih jelas. Tapi apa yang penting, kita semua tahu sekarang ni training adalah satu keperluan, ya. Training adalah satu keperluan. Maksudnya mana-mana organisation pun mesti ada training, ya. Mesti ada training. Kenapa? Because training itu dapat menjimatkan kos. Training itu dapat meningkatkan produktiviti dengan peningkatan profesional staff. So, organisasi menjadi lebih lancar, lebih profesional, lebih berdaya maju. Kan? Dan apa yang penting, setiap organisasi mesti melakukan training. Dan training itu dilakukan oleh Human Resource Department. So, most of you, mungkin kebanyakan awak akan masuk kepada Human Resource Department, akan bekerja dekat Jabatan Sumber Manusia. Dan memang salah satu tugas utama sumber manusia ialah training. Terutamanya pada staf-staf baru yang mula masuk bekerja dekat syarikat tu, organisasi itu, dia akan menjalani training dulu kan. Sekurang-kurangnya orientasi untuk memperkenalkan syarikat tu. So, apa dia vision mission dia, apa dia matlamat syarikat tu, suasana syarikat tu. Dan at the same time, training juga dibagi pada orang yang telah lama. Kenapa kita bagi pada orang yang telah lama? Because nak refresh balik. Nak refresh balik dengan teknologi-teknologi baru. Yang perlu mereka ikuti. Contohnya macam sekarang kita mesti belajar online. Dulu nak kerja tak perlu online. Sekarang ni have to. Awak umur 50 ke 60 ke, awak kena belajar online. So, itu satu bentuk training, refreshment. Satu bentuk training, refreshment kepada orang-orang yang telah lama. So, seperti yang kita discuss minggu lepas, training tak boleh lari daripada satu konsep, dipanggil ASK konsep. ASK konsep tu ialah attitude, skill and knowledge. Jadi bila kita membuat training, kita wujudkan training, kita organize training dan sebagainya, ada 3 komponen yang perlu ada pada setiap orang, yang mana yang ikut training itu. Pertama, siapa yang ikut training itu, dia mesti ada perubahan knowledge. Maksudnya daripada knowledge 1 mungkin menjadi knowledge 10 kan. Maksudnya ada pertambahan knowledge kat situ kan. Pada waktu sama, training juga mesti mewujudkan attitude ataupun penambahbaikan attitude. So, mungkin dari segi masa, mungkin dari segi sikap, sikap bekerja, teamwork, ataupun mungkin dari segi pengawalan diri, emosi, behavior, attitude tu memang yang positif adalah attitude yang dapat menyumbang kepada produktiviti organisasi. So, yang ketiga, bila kita melakukan training itu, maka kita mesti meningkatkan skill-skill baru. Skill-skill baru. So, macam awak ikut kursus, mana-mana kursus, subjek, mana subjek. So, kalau berdasarkan mana-mana subjek yang awak ikut kan, so at the end of the subject itu kan, at the end of the course itu, awak tengok diri awak. Ada peningkatan knowledge tak? Ada perubahan attitude tak? Ada skill baru tak yang awak belajar? So, kalau ada 3-3 ini, maksudnya kursus itu mencapai matlamat. Kalau 3-3 pun tak ada, maksudnya tak mencapai matlamat. So, ini adalah antara konsep yang paling penting dalam training. So, ini kita dah bincang, saya cuma ulang je. So, bila kita nak develop orang, nak develop pekerja, nak bagi training, organize training dan sebagainya, so kita tengok mungkin attitude, skill, knowledge ni, apa tahap dia? Mungkin mudah, moderate, sederhana ataupun very difficult. Bagi saya yang paling difficult nak ubah ni ialah attitude, sikap.
attitude sikap ni dia macam inilah, macam kaldai. Kita boleh bawa dia ke tepi sungai ya. Tapi kita tak boleh nak paksa dia minum. Kan? So begitulah susahnya. So nak minum tu dia mesti datang daripada dalaman diri kaldai itu sendiri, di mana apabila dia dahaga baru dia minum. So manusia pun macam tu juga. Kalau dia tak mau berubah, maka tak berlakulah perubahan attitude dalam diri dia. Tapi kalau dia mau belajar, dia mau ada perubahan, maka attitude tu boleh berubah kan. Walaupun ada kata kalau attitude tu sangat susah kan. Jadi dia macam sama dengan personality seseorang, attitude itu. Dia rangkuman semua pelbagai aspek dia menjadi personality. Maksudnya kalau umur dia 30 tahun, awak nak ubah attitude dia, nak ubah personality dia, awak perlu masa 30 tahun juga. Itu setengah komen yang diberi oleh ahli psikologi. Kan? Tapi saya percaya bahawa attitude tu boleh berubah kalau kita kena training tu yang betul, masuk relevan dengan dia, itu akan lebih mudah dia berubah. Okay, so 5 principle of learning itu yang kita dah bincang minggu lepas. Bila kita training, kita nak ubah sikap, nak ubah attitude, ubah psikologi, very important relevancy. Kan? Relevancy itu maksudnya apa yang dia belajar tu mesti meaningful and related. Meaningful related. Macam sekarang ni, awak belajar tentang training. Bagi saya, it's very relevant to you. Kan? Kenapa? Because most of you akan pergi kepada Department of Human Resource. Kebanyakan awak pelajar-pelajar psikologi, kalau ikut pengalaman senior-senior awak, most of them akan pergi kepada Human Resource Department. Kan? Jadi di situ dia very relevant and very meaningful and related to you. Kan? Dan bila kita study tentang principle of learning ni, bila awak belajar, awak mesti participate. Macam sekarang ni, you are participating. Ya? So kalau awak tak participate, mungkin awak pasang aja online ni, kemudian sebelah tu ada satu lagi YouTube kan, Netflix ke apa, jadi maksudnya awak not participation kan. Because saya tengok anak saudara saya macam tu juga, baru darjah 3 kan, cikgu dia cakap dalam internet ni kan, terangkan konsep matematik lah apalah semua, dia duduk sebelah tengah belah kartun Doraemon sebelah tu kan. So yang mikrofon tu dia off. Jadi cikgu tu tak dengar kartun Doraemon dia kan. Very creative kan. Tapi itu menunjukkan bahawa dia tak participate kan dalam kelas itu. So fail. Satu konsep principle learning fail kan. So repetition maksudnya you have to repeat every time kan. Especially kalau belajar bahasa kan, belajar apa-apa knowledge pun kan, mesti ada repetition kan. Sebab kalau kita tak, kita akan lupa kan. Relevancy kita discuss. Transference maksudnya ada kita akan pemindahan knowledge ya. Ataupun mungkin kita menggunakan gadget-gadget tertentu untuk buat simulation, contohnya macam pilot kan. Dia tak perlu bawa terbang betul, dia ada simulasi, alat simulasi pilot kan, di mana dia akan belajar bagaimana untuk menambahkan skill dia, mengembangkan pengalaman dia dengan menggunakan alat simulasi itu. Sebab kalau alat simulasi awak ialah apa kita kata makmal psikometrik kan. So maksudnya awak mesti pergi ke makmal psikometrik tu. Kita di Indonesia ada makmal psikometrik tu, walaupun tak besar tapi ada, di mana awak kena pergi situ dan berulang-ulang kali membuat psychometric test itu kan. Because kalau awak mahu diri awak sebagai ahli psikologi, maka awak wajib untuk tahu tentang psychometric kan. If you not know tentang psychometric, awak tak layak dipanggil ahli psikologi kan. So that's why very important psychometric test bagi ahli-ahli psikologi. And definitely feedback, you are giving feedback kan to audience ataupun pada trainer supaya dia dapat tahu tentang awak faham atau tidak. So ini adalah 5 principle of learning. So bila awak organize organisation,
bila awak organize training dekat organisation, maka awak mesti pastikan bahawa kelima-lima prinsipal ni wujud supaya objektif training tu tercapai. Okey. So, bila kita belajar tentang training, seperti yang kita dah bincang tadi, awak mesti ada elemen transference. Maksudnya awak mesti tahu bagaimana nak prepare training plan. So, awak bekerja dekat satu syarikat tu mengatakan, okay, Aiman, awak prepare training plan, for example. Okay. So, before awak develop training plan tu, nanti kita akan tengok lebih detail lah. Tapi ini adalah antara yang perlu awak fikirkan bersama pada masa depan. Before you develop training plan, awak mesti pastikan bahawa yang tadi mesti ada. Training plan tu mesti ada semua elemen-elemen ni. Iaitu mesti relevan, mesti bila relevan tu, bila kita kata relevan tu maksudnya know how. Dia mesti tahu apa yang dia mesti tahu, apa dia patut tahu, dan apa yang dia perlu tahu. So beza, patut tahu tu ialah untuk dia perform job. Maksudnya dia mesti tahu bagaimana nak menjawab peperiksaan akhir. Dia mesti tahu bagaimana nak buat reference. Dia mesti tahu bagaimana nak menulis atas penyelidikan research. Itu ialah untuk perform, untuk awak melakukan pekerjaan. Bila awak prepare training plan, mesti must know. Should know. Should know ni to improve performance. Maksudnya if you want to be better, awak nak tulis research paper atau buat tugasan awak lebih baik, awak dapatkan maklumat-maklumat baru yang berkaitan dengan apa APA system, untuk buat reference, untuk buat rujukan, ataupun format-format yang lebih sesuai, lebih tepat untuk membuat kertas penulisan. So ini adalah suatu yang value added untuk awak ni. So you should know, patut tahu untuk improve performance. Awak yang perlu tahu, not necessary, but dia juga akan meningkatkan perform duties awak, So maksudnya mungkin awak nak tahu tentang cara-cara orang lain buat, awak buat comparison dengan orang lain yang awak buat. So ini akan membantu dalam training awak. So when you prepare training plan, so you must have 3 component ni, must know, should know, and nice to know. So ini ada antara perkara. So ingatkan dalam fikiran awak bahawa ini adalah tahap pertama paling penting before you prepare training plan. So 3 elemen ni. Okay, bila kita nak buat training plan, ada 3 proses. So ini adalah 3 proses. Ini berdasarkan Goldstein 2002, training in organization. So ada 3 stage bila kita nak buat training plan. Saya akan direct pada ini pada training kan. Jadi dari segi teori nanti awak baca sendirilah. Okay, bila kita nak buat training, so the boss said to you, okay Aman, buat training plan. So awak mesti tahu, pertama tadi, must, should, have to, nice to know. So tapi dari segi proses-proses dia ada 3 proses. Yang pertama, bila kita buat training organization tu, kita mesti ada assessment stage. Assessment stage tu maksudnya apa? Bila awak nak buat training plan, awak mestilah buat homework dulu. Awak mesti kaji tentang masalah-masalah dalam organisasi tu. Awak mesti buat assessment, buat penilaian. Apa yang diperlukan oleh pekerja-pekerja tu. So dari situ awak boleh dapatkan matlamat training itu. Kemudian awak tengok bukan saja apa yang diperlukan oleh pekerja itu, mungkin juga value added tambahan yang diperlukan oleh pekerja, ataupun suasana, ataupun environment dekat situ tidak sesuai, not conducive enough untuk melakukan pekerjaan, ataupun dari segi hubungan antara kolik, antara rakan sekerja,
atau hubungan antara majikan. Itu semua adalah assessment stage di mana awak lihat dari organizational need assessment, apa yang staff tu perlukan. Task need assessment, mungkin awak lihat dari segi tugas-tugas mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih baik atau berkesan. Ataupun maybe selepas awak dah dapat assessment tu, awak develop training objective. Training objective ni very important untuk menyelesaikan masalah ini, kan? Jadi bila awak buat need assessment, awak perlu buat penilaian keperluan, objektif awak mesti memenuhi need assessment ya. Dan selepas itu barulah awak buat development of criteria, training evaluation. So awak dah ada objektif dia, kemudian awak buat penilaian dia. Borang-borang penilaian. Borang-borang penilaian ni mesti sesuai dengan objektif. Jika daripada borang penilaian ni baru awak tahu objektif tercapai atau tidak. Dan untuk mendapat objektif yang tepat, awak mesti sesuaikan dengan need assessment dengan penilaian yang awak buat. Okey, ada soalan tak setakat ni? Assessment stage. Ada? Nabiha, Aiman, Suta? Tak ada. Okey, faham? Okay. Kenapa awak perlu buat assessment? Sebab kita nak tahu tentang masalah sebenar, masalah sebenar organisasi itu. So berdasarkan pada masalah sebenar, barulah kita boleh buat objektif. Okey, macam mana nak dapatkan masalah sebenar organisasi? Apa kaedah-kaedah untuk mendapatkan masalah sebenar? Alia, any ideas? Man? Macam kita nak buat research penyelidikan. Kalau tak ada masalah, tak payah buat penyelidikan lah. So penyelidikan tu mesti berdasarkan pada masalah. Okay, soalan saya ialah macam mana nak mendapatkan masalah sebenar. Okay, right. Bagus, saya betul lah. Observation. Observation ialah satu kaedah yang sangat penting untuk kita menilai masalah yang sebenar. Okay, yang kedua, selain pada observation, observation ni maksudnya awak kena turun padang. Awak kena turun bersama-sama. In fact lebih bagus sekali kalau participation observation. Participation observation ni penting untuk awak bersama-sama merasai masalah-masalah dia orang. Questionnaire. Questionnaire bagus kan. Cuma questionnaire ni yang penting ialah kejujuran. Maksudnya siapa yang isi bolang questionnaire tu dia mesti jujur. Bercakap dengan benar. Apa masalah-masalah sebenar dia kan? Masalah peribadi ke, masalah relationship ke, masalah persekitaran ke, masalah apa, itu kelemahan antara ini kan? So questionnaire dengan survey sama ya. Complaint is good kan? Complaint ada satu tools untuk kita menilai assessment kan? Cuma masalahnya kadang-kadang orang takut nak komplain kan? Jadi it's good kalau kotak komplain tu awak letak tempat yang sembunyi sikit dan awak mesti menerima komplain walaupun tak ada nama kan. Surat layang pun dianggap komplain ya, surat komplain. So itu lebih bagus ya. Tapi kalau dia mau dia letakkan nama itu okey, tapi jangan wujudkan satu yang wajib letak nama. Because kalau awak wajib kalau letak nama, letak nombor telefon, maksudnya orang tu tak akan komplain lah kan. Because saya ada satu pengalaman dekat college jururawat. Saya pergi satu college jururawat tu kan, because ada student saya dekat situ. So pengetua college jururawat tu selalu komplain. Saya selalu minta feedback kepada staff saya, tapi tak ada siapa pun yang bagi feedback kan? Tak ada siapa pun yang komplain. Rupanya dia letak kotak feedback tu depan pejabat dia kan? Itu dah satu hal. Kotak komplain depan pejabat dia. Siapa nak pergi depan pejabat dia letak surat komplain, dia akan nampak. Yang kedua, dia wajibkan kalau mesti letak nama dan nombor telefon kan, supaya dia kata dia nak bagi feedback balik. So tak ada orang buat. So saya kata banyak kita cuba satu cara. Kita ambil kotak komplain tu letak dekat tandas kan. So tempat nak masuk tandas atau dalam tandas kan. So dia pun setuju.
So kita pindahkan kotak itu dan letak tandas. Tak payah letak nama dan nombor telefon. Berpuluh-puluh komplain yang dia dapat kan. So dalam satu minggu berpuluh-puluh dia dapat. Sebab orang pergi tandas, orang tak takut orang akan tahu siapa yang buat komplain tu sebagainya. So berdasarkan pada komplain tu tak masalah kotak bukan dalam tandas tu. Dia masuk dalam tu. Jadi tak masalah. Jadi berdasarkan barang-barang komplain tu barulah dia dapat satu assessment yang betul tentang apa masalah sebenar polis itu kan. So that is satu kaedah ini. So macam kat Unisal tu kalau kotak komplain depan bilik dekan, siapa nak pergi buat kan? Cuba letak kotak komplain tu dalam tandas. Tak kisah tulis nama tak tulis nama tak apa. Mesti banyak kan dapat surat komplain tu. So ini adalah kaedah strategi bagaimana awak membuat need assessment. Tapi participation observation pun bagus juga kan. Awak pergi turun padang, awak bersama-sama dengan mereka kan, supaya awak dapat merasai sebenar masalah dia orang kan. So awak dengar, kemudian awak ini. So ini adalah kaedah strategi yang boleh dilakukan. Selepas awak dah buat assessment stage ni, awak dah buat assessment, awak dah lihat dari segi tugas-tugasan yang mereka, awak dah develop training objektif berdasarkan pada need assessment. Lepas tu awak develop kriteria untuk evaluation, untuk penilaian. Kenapa training evaluation ni penting? Because training evaluation ni akan memastikan kepada objektif tercapai atau tidak kan. So ini adalah antara. So selepas selesai peringkat ini, you go to second stage, iaitu training stage. Ini adalah peringkat di mana kita melakukan training itu. So awak kena fikir dekat mana nak buat, sesuai dekat tempat itu, apa modul-modul latihan yang awak nak lakukan, siapa penceramah, bagaimana pembayaran untuk dia, makan minum peserta. So a lot of things. In fact benda ni senang saja, iaitu bila awak masuk dalam persatuan, so sama lah macam mana persatuan nak organize seminar ke apa dan sebagainya, sama aja. So that's why very important pengalaman dalam persatuan itu. Because pengalaman dalam persatuan itu akan bantu awak untuk buat benda-benda ni bila awak kerja besok iaitu awak perlu cari tempat, lokasi, nak bermalam atau tidak. Kalau bermalam, kos untuk tempat tidur, kemudian apa aktiviti malam yang boleh buat, berapa jadual training tu, makan berapa kali, kemudian apa dia konten training tu, modul-modul latihan yang dibuat, siapa speaker kan. Jadi semua tu mesti dibuat lebih awal sebelum training stage kan. So bila sampai waktu training stage tu mesti ada monitoring kan. Maksudnya mungkin awak bersama-sama dengan trainer tu, ataupun awak dapat feedback daripada staff awak yang bertugas dekat situ kan. Supaya bila kita buat training ni, very important, prinsip ini mesti ada ya. Prinsip ini mesti ada. Participation, repetition, relevancy, transparent, feedback mesti ada. So kalau tak ada ini, maka gagal learning process itu. Okay. So lepas awak dah ada training stage ni, awak melakukan training stage tu dan awak akan dapat hasil. Awak akan dapat hasil dengan mendapatkan penilaian. So selepas training stage tu awak ada evaluation stage. Evaluation stage ni ialah measure training result kan. So training result tu capai tak objektif ni kan, capai tak objektif ni dan boleh menyelesaikan tak masalah ni kan. Kalau mencapai objektif ni, definitely dapat menyelesaikan masalah ni. So itu pentingnya awak ada evaluation, training evaluation. So ini adalah 3 proses bila kita nak melakukan training itu.
kan? Jadi bila awak nak buat training, awak nak organize training, ini ada 3 proses yang awak perlu tahu kan. So besok kalau awak dah bekerja besok, tak perlulah majikan awak tunjuk pada awak satu-satu. In fact awak pun boleh tunjuk dia. Oh ni peringkat 3 peringkat, nanti saya akan buat satu-satu rancangan. Ini kita kata training plan. Training plan untuk ni daripada A sampai Z sampai selesai kan, dari segi proses pelaksanaannya. Okay. Apa komen awak, apa pandangan awak kalau kita buat assignment kita kan? Assignment group ataupun ni saya rasa group assignment ialah awak membuat training plan kan? Training plan tu maksudnya awak membuat training plan daripada A sampai Z. So awak boleh membuat, bayangkan awak cari hotel, kos hotel banyak mana kan. Jadi bila awak hantar training plan tu kepada majikan awak, mesti ada costing kan. Costing yang boleh ditimbangkan. Okey, ini jadi bila awak buat training plan tu dia mesti ada tiga stage ni. So nanti kita akan finalize nanti ya. Tapi ini idea aja, ini cadangan saja. Mungkin ini akan jadi assignment awak, tugasan grup awak kan, untuk awak buat training ni. Ataupun kalau awak boleh dapatkan mana-mana organisasi kan, tapi ini agak susah sikit lah sebab kerana mereka tak akan bagi ya. Tapi awak boleh bincang dengan kawan awak kan, maybe awak nak buat satu training plan untuk satu syarikat kan. So berdasarkan internet, maklumat internet, awak cari apa masalah-masalah syarikat tu, ataupun maybe lah Unicell berdasarkan pada pengalaman awak kat Unicell tu, awak merasakan bahawa Unicell ni ada masalah tertentu kan, masalah di mana aduan pelajar banyak, komplain aduan banyak. Jadi sekarang ni awak nak membuat satu training plan untuk staff Unicell kan. Bahagian mana, jabatan mana, departmen mana, itu awak boleh pilih sendiri. Mungkin awak nak buat training untuk staff fakulti kan. So sebelum awak buat training plan untuk staff fakulti, awak mesti tahu tugas-tugas mereka kan, task need assessment, apa masalah-masalah mereka kan. So berdasarkan pada tu what is your training plan berdasarkan dengan bajet sekali ya. So ini cadangan, nanti kalau awak ada feedback awak boleh beritahu kepada saya tentang ini cadangan tu ya. Okey. Ada komen tentang ni, tentang tugasan kumpulan ni kalau kita buat training plan. Awak ni Nabiha, awak tak perlu balik ke Unicell kan. Awak boleh bayangkan daripada bilik tidur awak ya kan. Because awak mesti tahu masalah-masalah Unicell kan. Mungkin budak komplain fakulti tak tolong awak ke, ataupun awak ada masalah apa-apa kan. So ini adalah awak boleh bayangkan saja kan. So Unicell ada banyak departmen, jabatan bendahari, fakulti, makmal kan. So awak boleh ini mungkin kantin, makan kantin ataupun asrama. So maybe kalau staff tak friendly, masalah lah. Memang masalah lah kalau staff tak friendly. Because kalau staff tak friendly, kita tak dapat servis yang terbaik kan. So betul lah. Problem tu bukan cari sendiri, tapi berdasarkan pengalaman awak. Lepas tu awak boleh create training plan based on that. So itu ini yang awak perlu buat. So maybe satu grup 3 atau 4 orang kan. The most 4 orang kan. Satu grup 3 atau 4 orang. So awak start cari grup awak, postkan dalam WhatsApp grup kan. Kemudian awak start bincang, buat brainstorming dengan kawan-kawan awak kan, grup awak. Okey, apa masalah apa yang kita nak fokus kat Unicell ni? Berdasarkan pengalaman kita, apa yang rasanya kita perlu perbaiki? Hostel ke, fakulti ke, universiti ke, internet ke, apa ke.
Jadi katalah awak ada masalah internet. So, mungkin awak nak buat training kepada staff-staff yang menjaga bahagian internet tu. Bagaimana cara mereka dapat membantu pelajar. Afiq tanya kalau berdasarkan kelab macam sukarelawan bolehkah? Okey, mungkin boleh. Kalau ada masalah-masalah dalam kelab sukarelawan tu, kemudian awak nak buat training. Okey, kelab sukarelawan ni selalunya berdasarkan pada tugas utama mereka ialah sukarelawan kan. So mungkin mereka tak yakin untuk membuat kerja sukarelawan tu. So awak nak create training. Awak nak buat create training untuk mereka lebih yakin menjalankan tugas-tugas sukarelawan. Okey, so boleh ya. So itu adalah masalah-masalah awak, masalah yang awak boleh buat. So kalau awak setuju, maka kita boleh jadikan ini sebagai tugasan grup awak. Boleh, ini bahagian misal boleh sebetulnya awak boleh spesifikkan ini bahagian. Yang penting training tu ialah untuk ni. Jadi saya akan buat penilaian kepada training tu, objektif training tu betul, tepat, bagus atau tidak kan? Dan bagaimana awak nak ukur. Bagaimana awak nak ukur tadi? Bila nak buat training evaluation ni, bagaimana nak ukur? So, mungkin awak boleh gunakan Likert scale kan? Tahu kan Likert scale 1 sampai 5 tu kan? So awak boleh pick initial atau company boleh, mana-mana boleh. Initial pun boleh, company pun boleh. Tapi kalau awak untuk initial, awak akan membantu initial. Mungkin saya boleh submit kertas tugasan awak tu kepada dekan supaya dekan dia mengkaji yang mana berkaitan dengan fakulti kita lah. Dia akan mengkaji sama ada boleh tak dia laksanakan training plan yang awak buat tu kan. Betul atau tidak masalah tu. So ini satu yang awak boleh bantu fakulti atau inisial kan. Takut pula, jadi kita letaklah kertas tugasan awak tu dalam tandas supaya semua orang tak tahu kan. So takut letak nama dan sebagainya. Okey, awak bila saya submit kepada dekan contohnya, mungkin kalau awak nak saya bolehlah tarik nama awak tu kan. Tapi selalunya semua pensyarah universiti dekan, kepala dekan dia faham tentang ni. Ini adalah hasil kerja student. Student membuat ini untuk dapat markah dulu, bukanlah untuk lain-lain matlamat. So sebab kita pun selalu mana-mana tugasan yang student buat tentang Indonesia, kita akan bincangkan dalam mesyuarat jabatan. Ini tentang komen-komen pelajar berdasarkan tugasan-tugasan mereka. So dari situ kita akan ambil yang mana yang boleh kita perbaiki, kita tingkatkan servis untuk fakulti kan, dan untuk awak juga, dan untuk maybe junior-junior awak kan. So this is something yang bagus, iaitu awak pertama awak familiar tentang inisial dan fakulti kan, iaitu pengalaman awak sendiri. Yang kedua, awak merancang membuat tugasan kertas plan yang baik kan, supaya dapat dinilai dan awak dapat markah yang lebih tinggi. Yang ketiga, kertas cadangan awak tu, kertas plan training awak tu akan membantu fakulti untuk menjadi lebih baik kan. So I think that's much better. Why not kita jangan buat organisasi luar lah. Awak buat inisial saja kan. Sebab kalau inisial tu banyak department, fakulti lain pun tak apa kan. So kurang awak boleh membantu. Ya betul Aiman, komplain secara tak langsung. Ini secara tak langsung lah, tapi bukan komplain tu yang kita nak kan. Kita nak yang penting matlamat awak sekarang ni ialah buat tugasan, iaitu untuk mendapat markah kan. Tapi two in one lah, dua dalam satu. Kita ambil tugasan awak tu, kita akan bincang dalam mesyuarat jabatan, mesyuarat fakulti ya, supaya kita dapat membaiki organisasi lebih baik. In fact, ini ialah matlamat training ya. Matlamat training ialah untuk menambah baikkan organisasi itu, menambah baikkan staff tu, meningkatkan kemahiran staff tu, meningkatkan profesional staff tu kan, supaya dia memberi servis yang lebih baik kepada awak kan? Kepada awak sebagai consumer sebagai pekerja atau pelajar kan? Itu adalah consumer kita.
So, bila awak dah buat evaluation ni, awak mesti juga ada borang-borang penilaian. Dan borang penilaian tu mesti sesuai dengan objektif. Ya. Jadi, bila saya menilai tugasan awak ni, saya akan melihat sama ada borang evaluation ni sesuai dengan development, dengan objektif tak. Objektif ni sesuai tak untuk mencapai need assessment. Ini semua adalah prosedur kaedah-kaedah bagaimana kita membuat penilaian atau beri markah kepada tugasan awak. Kan? Okey, boleh tak kita setuju kita buat inisial saja? Okey, okey, kita setuju kita buat. Alia, awak boleh cek dalam mana-mana dalam internet kaedah yang boleh digunakan untuk membuat format. Tapi apa yang penting bila awak buat format, dia mesti ada tiga stage ni. Dan dalam kertas kerja, kertas plan, cadangan plan awak tu, training plan tu, dia mesti ada tiga elemen ni. Tiga elemen ni. So basically, apa yang awak nak buat, awak mesti buat satu kertas kerja, training plan yang mana bila awak bagi kertas kerja kepada orang lain boleh terus melakukan. Dia tak perlu lagi fikir kat mana nak buat, kos kat mana kan. So awak carilah sendiri, awak nak buat dekat mana, buat kat Genting Highland. Okey, tak kisahlah, bukan nak pergi pun kan. So awak nak buat dekat hotel 5 bintang, okey buat. Tapi nanti kita akan fikir cakap sesuai tak, berbaloi tak dengan kos. Because training ni adalah satu yang sangat mahal. Jadi awak kena ada elemen. Bila awak bayangkan you are sebagai manager kan. So dengan kos yang awak bagi ni, awak agak lulus ke tidak? So awak kena fikir bersama lah dalam grup awak kan. Supaya awak boleh. Okey. Kertas tugasan ini tidak lebih 10 muka surat. Okey. Tidak lebih 10 muka surat. Single 1.5 spacing, 1.5 spacing times Romans time. Okay, so jadi ada cover depannya, cover depan ni training plan for initial, for faculty ataupun dan sebagainya lah. So, okay, faham tak nak buat tugasan ni? Macam mana? Okay, 1.5 spacing times human font not more than 10 pages. Okay. Okay lah, boleh lah. In fact, kalau awak nak, awak carilah dalam internet training plan, format training plan yang mungkin ada kan. Jadi awak boleh tiru tu dan sebagainya. So, remember, dia mesti ada budget, dia mesti ada borang penilaian, dia mesti ada need assessment. Okay, need assessment tu apa metodologi awak buat. So awak nak buat participant evaluation ke, awak nak buat survey ke. Tapi kalau awak buat initial, maksudnya awak kurang-kurang awak dah tahu dah masalah. So tapi dalam kertas cadangan awak tu, awak mesti masukkan kaedah lah. Kaedah yang sesuai untuk mendapatkan feedback ataupun need assessment pada kertas cadangan awak tu. Okay. Take note satu-satu. Apa tu take note satu-satu, Nabiha? Saya tak faham nak take note satu-satu apa dia. Awak boleh juga dapatkan feedback daripada kawan-kawan awak yang lain, khusus lain, kelas-kelas lain, masalah-masalah mereka yang mereka hadapi dekat inisial. Itu juga boleh menjadi informan ataupun maklumat-maklumat yang tambahan kepada ni supaya awak dapatkan masalah sebenar, jangan masalah yang direka-reka. Masalah direka-reka tak membantu fakulti lah, tak membantu universiti.
tapi masalah tu biarlah masalah yang sebenar. Under assessment stage cut off, itu boleh buat, ada assessment boleh kan. Okey, so biarlah dapat masalah yang sebenar, bukan masalah yang awak reka-reka saja, sebab kita nak tahu masalah sebenar dan itu akan boleh membantu kita. Okey, next kita pergi kelas, next slide. Okey, ini adalah assessment training needs, kita akan bincang satu-satu. Bila awak nak buat assignment awak ni, yang pertama awak nak kena buat assessment training ni. So dalam tugasan awak tu ada nota tentang assessing, tentang assessment yang awak nak kena buat. So bila awak nak buat conduct training need analysis, ini kita kata training need analysis. Training need analysis ni maksudnya apa keperluan latihan yang diperlukan. Macam kita kata tadi, mungkin awak nak buat observation, mungkin awak nak buat survey, mungkin awak nak buat apa. This is very important training need analysis. Kita panggil TNA. Selalunya itu dia panggil TNA. Jadi awak pergi kerja dekat mana pun, dekat syarikat mana pun, dia kata, Aiman buat TNA. Jadi awak jangan ingat datang apa TNA dia. TNA ialah training need analysis. So this is very important sebelum awak start apa-apa training plan. So training need analysis ni mungkin daripada eksternal, orang luar kan, atau internal. So internal tu macam awak consider internal kan eksternal? Malaysia, awak consider eksternal kan internal? Internal, ya betul. Sebab awak adalah pelajar ataupun family dalam organisasi UNICEF tu. So awak dikatakan internal approach. Maksudnya kita menggunakan pandangan staff, pandangan pelajar untuk dapatkan survey. So ini awak tahu tentang eksternal ni, mungkin daripada mak bapak awak itu consider eksternal ataupun siapa lagi, supplier yang supply barang kat Indonesia itu consider eksternal, ataupun tetamu-tamu pelajar-pelajar dari universiti lain yang melihat Indonesia dari luar, itu consider eksternal. Tapi sekarang kita menggunakan internal approach, di mana awak sebagai pelajar-pelajar dalaman. Okay. So imagine you a manager of factory. So itu awak bayangkan awak sebagai manager UNICEF lah kan. Jadi awak nak buat ni, apa information evidence you need before you test, say apa you need training. Ini yang kita kata training need analysis tadi. So ini adalah training need analysis. So ini adalah selalunya maklumat-maklumat yang awak boleh dapat. Accident report, sick leave report, employee compensation statistic, product quality report, wastage report, efficiency report, machinery out of order report, staff discipline report. Ini semua adalah report-report komplain-komplain yang awak boleh dapatkan sebagai maklumat untuk membuat training need analysis. So contoh dalam satu company tu banyak disiplin report So ini mungkin awak boleh buat satu training untuk mengurangkan masalah disiplin. So awak kat UNICEF pun mungkin awak boleh senaraikan apa masalah-masalah dan awak okey, saya ingin bagi satu cadangan kepada awak. Awak ada 28 orang kan? 28 orang. Jadi why not awak semua buat satu questionnaire tentang masalah-masalah UNICEF dan 28 orang tu isi questionnaire tu. Isi questionnaire tu dan selepas tu awak photostat report tu, questionnaire tu bagi pada setiap grup, dan setiap grup buat ikut apa saja keperluan yang dia nak buat berdasarkan pada report pada questionnaire tu. So responden awak sendiri 28 orang dan nanti awak setiap orang dapat satu set questionnaire tu. So awak contohnya kalau awak nak tahu tentang bahagian hubungan, so awak tengok kajian tentang hubungan. Awak nak buat tentang bahagian lain, mungkin bahagian lain.
Tapi kalau dengan cara ni, awak tak perlu risau because responden sama-sama awak aja. So mungkin itu satu cara untuk awak buat survey tentang masalah sebenar. Itu cadangan saya je lah kalau awak nak buat lah. Kalau tidak, awak boleh bincang sama-sama awak sendiri. So inilah contoh-contoh, tak maaf ni, Nabiha, saya cadangkan bagaimana untuk awak dapatkan maklumat sebenar, evidence lah, katakan evidence. So mungkin awak boleh buat survey untuk kelompok pelajar ini je, 28 orang awak ni, awak buat survey yang berkaitan dengan judicial, permasalahan judicial, permasalahan fakulti, dan setiap orang isi survey itu. Dan selepas siap, komplitkan survey itu dan bagi pada setiap kumpulan. Dan setiap kumpulan dia gunakan data itu je lah untuk buat training dia. So mungkin itu cara yang boleh ini. Seorang satu survey ke satu kumpulan satu survey. Buat satu survey je untuk semua orang Mungkin tu. Tapi kalau awak nak buat, kumpulan awak nak buat survey sendiri pun boleh juga. Awak nak buat survey sendiri dan awak bagi pada 28 orang untuk isi Itu pun boleh juga. Terpulang pada awak Tapi ini survey adalah satu cara untuk awak mendapatkan feedback, mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan permasalahan yang berlaku So seperti yang awak baca tadi, awak nak buat observation, awak nak buat survey, awak nak buat questionnaire. So awak boleh buat tapi pastikan awak buat cepatlah sebab questionnaire tu jangan ambil masa sebulan pula nak isi. Satu hari cukup So awak individu group nak buat pun boleh, ataupun nak guna untuk satu questionnaire untuk semua orang pun boleh, terpulang pada awak. So awak bincang sama-sama awak lah Saya bagi freedom, kebebasan pada awak untuk untuk awak plan. So ini adalah contoh laporan-laporan, report-report yang awak boleh gunakan untuk buat data Kalau buat satu survey, attach lettering, boleh betul boleh, itu terpulang pada awak. Cuma pastikan awak, kawan-kawan awak isi questionnaire cepatlah dalam masa satu hari, patut get back to you Okay. Next one. So, preparing training plan. So, awak nak prepare training plan. So, bila awak nak prepare training plan tu, mungkin 5 hingga 10 tahun, 3 hingga 5 tahun medium atau one year. So, planning awak tu nak buat untuk term, saya cadang buat term plan untuk 1 year je. Iaitu untuk menyelesaikan masalah tu. Masalah A. Kalau satu grup buat survey nak attach dalam plan, boleh sebetulnya. Okay, so training plan tu selalunya ada short term, ada long term. So awak saya cadang buat untuk 6 bulan saja. Jadi training tu dalam masa 6 bulan awak dapat menyelesaikan masalah yang awak hadapi itu Ask yourself, what are we going to achieve in the time period So awak buat dalam tu objektif untuk rancangan training plan tu, apa awak nak capai. Apa yang awak nak capai? Awak mestilah nak selesaikan masalah tadi, masalah assessment yang awak buat masalah pelajar kata komplain staff tak friendly. Okay, so kalau staff tak friendly, training macam mana nak buat staff friendly tu. So itu awak kena fikir macam mana nak wujudkan modul yang macam mana nak wujudkan staff yang friendly. You have to prepare modul juga Bila awak nak ni, awak bukan prepare modul tu, maksudnya awak buat curriculum je, buat content, table content saja, bukan buat modul. Kalau buat modul tu memang setahun pun tak siap So awak buat ini ataupun kalau awak nak, awak boleh dapatkan modul-modul dalam internet untuk awak attach bersama. Okay, ini modul yang kita guna, awak modify sikit saja Okay. Use holistic approach of using calendar, inputting training activity. Ini kalau awak kerja kat syarikat lah awak boleh buat training tu ada calendar dia So awak tak perlu. Ini one off saja. Training ni awak buat one off saja untuk selesaikan masalah yang awak fikirkan tadi Ini training calendar example attitude, train the trainer, job competency, apa nak capai month of the year, sales technique, telephone manner. Ini contoh masalah lah. Masalah attitude, okay, awak selesaikan 3 bulan.
masalah train the trainer, ini masalah mungkin awak nak wujudkan staff awak untuk menjadi trainer. Job kompetensi, mungkin awak nak bagi staff awak tu lebih cekap. Sales teknik mungkin, tapi kalau kita dekat Unicell mungkin attitude, staff attitude, atau mungkin apa lagi, internet problem, apa lagi, sistem akademik problem, apa lagi, teknik mengajar. Okey, so mungkin teknik mengajar awak tak suka, jadi awak nak wujudkan training untuk lecturer-lecturer mengikuti training cara-cara kaedah mengajar yang berkesan. Telefon manner, cara jawab telefon, awak telefon dekat fakulti selalu awak tak puas hati, so awak nak buat training untuk telefon manner kepada staff fakulti, ya. Ini adalah contoh-contoh yang awak boleh lakukan. Individual plans ni, itu kita tak mau buat individual plans, kita nak buat group plan. So ini adalah awak tak perlu buat individual, training untuk individual seorang tak mau, kita nak buat untuk group, ya, untuk satu grup, fakulti ke, universiti ke, satu jabatan ke, apa ke saja. Okay, training objektif, maksudnya awak mesti wujudkan macam tadi. Training objektif must be specific and measurable. Maksudnya bila awak buat objektif tu, dia mesti specific dan measurable, maksudnya boleh diukur. Contoh macam mana boleh diukur? Contohnya staff tak friendly. Okey, berapa kali dia tak friendly, kan? Mungkin tak seminggu 10 kali. Selepas buat training ni, seminggu 3 kali je dia tak friendly. So itu boleh diukur, kan? Measurable internet, kan? Pencapaian internet yang baik itu boleh diukur, kan? So ini penting untuk kita mengukur sama ada kita mencapai objektif atau tidak. That's why it's very difficult to measure effectiveness after course is finished. So tapi kita tak akan dapat sebab kita tak buat training, ya. So kita cuma buat plan je, kertas-kertas kerja aja. So ini adalah antara long term lah. That mean kalau awak bekerja dekat syarikat, kan, awak bolehlah ukur ni selama setahun atau 6 bulan. Awak boleh tengok desired level yang tercapai. Ada perubahan attitude, skill, knowledge dah. So dalam masa 3 bulan, 6 bulan. Ini adalah antara apa yang awak boleh buat jika awak bekerja besok lah. Okay, instruction method. On the job training. Ini maksudnya kita buat training tu masa working. Kita tak mau buat on job training, kita nak buat off job training, ya. Cadangan untuk training awak tu mesti off the job training, ya. Maksudnya dekat mana, tempat mana, hotel mana, nak buat dalam dewan company saja ke, ini kita ni, atau distance learning, COVID ni nak pakai online saja ke, interactive video training ke, kan? So ini semua adalah cadangan-cadangan yang awak boleh buat pada job training. In-house, kalau anda buat in-house tu, training classroom, okay, siap dekat mana tempatnya, dewannya. Kalau nak buat konsultasi attending external classes, mungkin awak boleh buat dari segi video. Ataupun awak nak guna independent bodies, seperti orang di luar organisasi itu, kan? Awak nak panggil siapa speaker dia. Jadi bila speaker tu mesti sesuai dengan masalah yang ni. Jadi awak cuba dapatkan speaker yang betul, kan? Contohnya Tok Mat ke, cakap tentang ni. Jadi itu adalah dari segi biodata trainer, kan? Jadi awak sediakan biodata trainer supaya sesuai dengan training yang awak nak buat tu. So this is not easy, ya. Tapi it's a lot of work. That's why saya letakkan dalam group assignment. Jadi satu group 3 atau 4 orang, jadi seorang boleh buat tentang biodata trainer dan sebagainya. So ini adalah antara ni. Jadi basically bila awak bagi kertas kerja tu, seperti saya kata tadi, orang lain boleh teruskan buat training tu, kan? Sebab kertas kerja tu dah cukup lengkap semua dengan costing semua sekali. So ini antaranya awak perlu buat, kan? Okay. Ada soalan tentang ni?
Ini kaedah-kaedah yang digunakan untuk ni role play ke game ke celebration ke sebagainya. Completing the training plan. So mesti pastikan target group awak siapa tadi kan yang awak nak ni, fakulti member ke, jabatan bendahari ke, atau apa ke, topik apa dia ni, topik yang awak nak bagi kan, method, kaedah, maybe discussion game ke, time, berapa tempoh, location, itu semua adalah benda-benda yang awak perlu fikirkan bersama dalam group awak. So the plan and implementing, participation selection, group comfort, trainer, effective communication, feedback. Ini semua adalah contoh-contoh yang awak boleh buat dalam questionnaire awak. Maksudnya communication effective dah, enthusiasm skill dah, feedback mechanism okey dah. Ini semua adalah cadangan-cadangan di mana awak boleh gunakan dalam borang penilaian awak. So bila evaluation, immediate feedback, post training test, post training. So kita mungkin kita feedback, immediate feedback kan. Tapi kalau awak letakkan borang penilaian pun dah cukup baik dah kan dalam training plan awak. Okay, ini future training plan kan. Mungkin awak akan nak masukkan cadangan-cadangan dalam training plan tu, cadangan for the future training ya untuk awak ni. Okay. Okay, this is your tugasan. So tugasan awak on a training lesson plan. Okay, ada soalan tentang ni? Ada soalan? Izzah? Izzah? 10 page, takut banyak sangat masa awak kan. Saya pun maksimum 10 page cukup lah. Nurul, tak usah banyak sangat. Sebab kita nak ini, nak padat. Biar padat. Okey lah, maybe the most, Nuriza, the most 15 muka surat itu paling banyak. Kan? Paling banyak 15. Tapi yang bagus setakat 10 aja. Okay, 10 to 15 lah, 10 ke 15 muka surat. The maximum ialah 15. Okay, ada soalan yang lain? Ada? So, kalau tak ada, okay, kita okay, Jonathan, long time no see you. How are you, Jonathan? Okay. Submission bila? Submission 2 minggu sebelum final exam. That means minggu ke-5 kot. Kita 7 minggu je kan untuk ni. So minggu ke-5. Minggu ke-6 pun okey lah, boleh lah. Minggu ke-6 pun okey Alia. Okey, minggu ke-5 dan minggu ke-6. Okay, so kalau tak ada, kita stop kat sini dan awak boleh start buat discussion dengan kawan-kawan awak kan untuk membuat attendant. Okay, Abaina, tolong siapa ketua kumpulan, tolong awak attendant, awak masuk dalam WhatsApp group tu lah. Awak tandakan kader awak. Tapi saya dah saya akan masukkan save username. So save username, saya dah ada username, tapi kalau awak nak, awak boleh buat dalam group WhatsApp attendant. Saya dah save dekat sini, manage users sini. Jadi nama-nama awak semua dah ada kat sini. Bukan dekat sini Najha, dalam WhatsApp group sana. Buat senarai WhatsApp group siapa yang hadir. Jangan buat tulis kat sini. Tulis kat sini hadir tak guna sebab yang ni dia akan hilang je. Okay, Blackpink pun tak apa, Blackpink boleh hadir juga.
Okay, so thank you very much. I see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semua.